Jadi kenapa Syekh keluar pada agama Kristian? Ya. Kenapa Syekh keluar pada agama Kristian at that time? Oleh kerana saya pun lihat bahawa dalam Christianity ini masalah Trinity ini yang jadi punca Syekh time trigger tu. saya. Time tu pun dah. Pasal saya bila belajar, saya tahu benda itu baik, saya nak kongsi. Saya nak berdakwah pada kawan-kawan saya yang belum Kristian. Supaya you selamatlah. Bukan selamat dunia, selamat akhirat. Tapi bila saya nak dakwah, kawan saya banyak orang Islam. Bukan. Melayu itu memang kawan-kawan saya ramai. Tapi saya kata, kesian mereka. Mereka tak kenal Tuhan. Tak kenal Jesus. Saya tak tahu Islam, pasal mereka pun tak cerita kat saya tentang Islam. Jadi, bila saya nak berdakwah, saya kena mendalami kepercayaan akidah dalam agama Nasrani. Akhirnya, cerita dan konsep saya, bagaimana saya nak terang kepada orang yang 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Kerana dia the Holy Father, the Holy Son and the Holy Spirit. Itu yang jadikan saya mulai trigger. Ya. Sebelum saya nak berdakwah, saya tak fikir begitu. Pasal saya kena siap sedia lah. Kalau saya tanya orang akan tanya, Isa itu bukankah anak Maryam? Kalau anak Maryam, bagaimana boleh jadi Tuhan? Bukan. Sebab itu saya tanya padri, guru saya, can you enlighten me? Dia pun cuba cerita, tapi saya masih tak boleh terima. Saya rasa tidak logik lah. 1 plus 1 plus 1 equal to 1. Kalau kata Jesus is the son of Mary, senang. Ya. Kalau kata the Father is God, not Jesus, boleh diterima juga. Tapi no, Father is Jesus, Jesus is God. Itu yang menjadi satu trigger point juga. Kerana kita nak cari yang betul. Kita nak ikut yang betul. Kita pun tak tahu. That is the turning point. Saya pun ketika kata, oh God, I'm looking for you. I do not know who is the real God here. Time tu memang Syekh doa. Saya kena doa. Pasal saya tanya semua, tak ada jawapan. So who can guide me? Only God. Sekarang saya ragu-ragu, saya nak cari engkau. Tapi saya sekarang ada masalah. Saya tanya orang tu jawab, saya tak boleh terima. Tanya orang Islam hanya faham agama Islam sangat pun. Bukan. Selalu kalau selepas tu saya dah mulai, pasal saya nak berdakwah pada orang Islam, saya kena juga belajar sedikit apa kepercayaan orang Islam. Saya nak baca Quran juga, nak tahu. Tapi orang tak kasih. Ya? Orang Islam kata, mana boleh you Cina kapiak ni semua. Dulu dia suka panggil kita gelak-gelak. Kita pun tak faham. Dia kata, ini balik bayar. Kita ingat apa balik bayar. Kita tak faham pun. Rupa-rupanya dia suka katakan kepada orang Cina ni macam babi lah. Balik bayar dia babi. Najis kita ini. So, tak ada perlu nak baca Quran pun tak ada. Tak dibagi. Jadi kita pun tak boleh kata apa. Sehingga saya bila dah ragu-ragu terhadap Kristian, saya nak cari juga. Saya kena doa. Saya kata, Tuhan, you tahu saya mencari engkau. Kau bagilah hidayah pada saya. Saya teringat macam Gautama Buddha tu. Dia pun keluar cari juga. Bukan. Lepas itu kuasa Allah saya terbaca buku Sayyidina Umar. Serius lah? Masa tu belum Islam lagi? Belum lagi. Itu yang jadi tarikan sejarah dia itu. Dia anti-Islam, anti-Nabi, nak bunuh Nabi. Kemudian terdengar surah Toha oleh adik perempuan dan adik iparnya. Akhirnya dia memeluk Islam. Kat mana saya jumpa buku ni?
Buku tu daripada kedai lah. Saya minta Quran dia pun tak bagi. Oh ya. Nak Nak beli Quran dekat kedai dia tak bagi. Dia bagi. Kalau orang Islam, dia takut. Kalau orang tak Islam, mana boleh pegang Quran. Orang Islam nak pegang Quran kena ada wuduk. Niat baik. Tapi ala kulli hal, itu takdir Allah lah semua kan. Tapi macam sekarang ni lah. Sekarang ni adakah Syekh masih berpegang sebegitu? Tidak baca Quran untuk semua orang. Hanya tak perlulah kita bagi Quran yang bahasa Arab bagi orang yang tak tahu bahasa Arab. Bagi yang ada terjemah. Bukan? Tak salah pun. Kerana Allah dah kata Quran diturunkan hudal linnas, untuk manusia. Bukan untuk orang Islam saja. Bila kita memeluk Islam, baru kita mulai mengkaji, belajar. Tapi kita memang kebetulannya minat kita untuk belajar agama kuat. Jadi bila saya masuk Islam saja, saya mulai berguru lah. Banyak guru saya banyak. Tapi sebelum tu Syekh, sebelum masuk Islam tu, kenapa Syekh tergerak nak cek tentang Al-Quran, agama Islam? Kenapa tak cek Hindu dulu ke? Nampak kita ambil matlamat nak dakwah kepada orang Islam. Oh, so nak Kristian nak faham Islam untuk berdakwah. Oh, bukan untuk masuk. Tidak. Oh, okey. Supaya senang lah. Kerana saya tahu Jesus itu yang sebenar. Siapa percaya pada dia masuk syurga. Siapa tak mau masuk syurga? Kawan saya ramai. Tapi tak percaya pada Jesus. Ya, dia percaya pada Allah. Bukan. Percaya pada Nabi Muhammad. Kita tak kenal. Dalam Kristian tak boleh sebut Muhammad. Muhammad do not exist. You boleh cerita Musa, boleh cerita Ibrahim, boleh cerita Noah, Daud, semua boleh cerita kerana dalam Bible ada. Tapi Muhammad tak jumpa. Apa turning point ni untuk masuk Islam? Adakah memang hanya daripada kisah Sayyidina Umar je? Kisah Sayyidina Umar yang I think this religion must be powerful, yang boleh ubah seorang yang anti-Islam, nak bunuh Nabi, memeluk Islam, menjadi khalifah Nabi. Luar biasa sejarah Umar itu. Ni Allah nak bagi hidayah dengan kita minta. Ya, kepada orang Islam semua tak ada siapa yang dakwah pada kita. Keluarga saya pun, masalah masuk Islam ni memang satu ujian untuk orang yang belum Islam di Malaysia ini. You kalau jadi Kristian ke, jadi Buddhis ke, jadi Hindu, tak ada masalah. Jadi komunis ke, tak ada masalah. Jadi atheist ke, free thinker, nak masuk Islam akan ada masalah. Kenapa? Ini masalah kerana bila saya buat kajian, kesilapan banyak datang dari kita orang Islam. Because kita anggap orang tidak Islam macam najis, kafir, ya. Kita pisahkan diri kita dengan mereka. Kita very judgmental. Wah, dia manusia biasa. Macam kita aja, lahir-lahir Islam pun bukan kita belajar. Mereka ini langsung tak tahu apa itu Islam. Kemudian kedua pula, perangai kita ini tak bagus. Kalau you masuk Kristian, nampak ada glamour sikit lah. Oh, ya? You rasa, you ikut barat apa? Oh. Agama datang daripada barat. From the white kan. Jadi you rasa kalau Kristian, mulalah nama pun dah tukar. Hing asing semua dah tak ada. Semua dari Peter lah, John lah, Matthew lah, semua dah. Nama-nama Western. Kadang setengah orang bukan dia Kristian pun, tapi dia suka nama-nama Mat Saleh. Dia rasa itu kalau orang putih itu maju sikit lah, more civilized. Kita semua anggap begitu. Sebab itu kita tengok orang putih bukan main, kita hormat kata macam kan. Adalah that. Tapi kebetulan kita orang-orang Islam, orang Melayu tak tunjuk akhlak yang baik. Ya, apa yang orang Melayu tak buat?
Hampir semua dia buat. Bukan. Very judgmental. Dan orang Melayu mana berdakwah kepada orang tak Islam. Inilah masalah yang dihadapi. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke apa last year, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys, 0.25 gram of official collaboration Public Gold dan juga kartun Inside Out kalau korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena join selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni? Sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller Emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.